واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Saya ingin memperkatakan sebagai nasihat ad-dinun nasiha kepada ikhwan dan ikhwat kita tentang wajibnya berbuat baik kepada ibu dan bapa. Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada ibu dan ayah atau ibu dan bapa. Begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, al-ishraku billah wa uququl walidain. Rasulullah SAW pernah berkata dan bertanya kepada sahabat sebagai pesanan, maukah aku khabarkan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, ya, sudah pasti ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, pertama sekali yang dikatakan dosa paling besar, asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua, uququl walidain, membuat dosa ataupun menderhaka kepada mak bapak. Dan begitu juga Rasulullah SAW bertanya kepada kita semua, ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling afdal? Qala albirrul walidain. Albirrul walidain wassalatu ala waqtiha. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik amal adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan solat di waktunya. Begitu juga Quran memberi pesan kepada kita sebagaimana dalam surah Al-Ankabut, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu dan bapa. Kalau ini wasiat Allah 2 kali diulang di dalam Al-Quran, ini adalah suatu yang besar. Kita tidak boleh memperkecilkan Al-Quran. Kita tidak boleh memperkecilkan hadis. Jadi Al-Quran menyeru beberapa kali supaya kita berbuat baik kepada mak bapak. Sehingga hadis mengatakan, ridal walidain. Keridaan Allah adalah keridaan mak bapak. Dalam sebuah hadis yang sahih, ridal walidain, dan di hadis yang lain, sakhatallah adalah sakhatal walidain. Kemarahan Allah apabila kita dimarahi oleh ibu dan bapa. Dan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfiz lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Ayat ini menjelaskan sudah diwajibkan kepada kamu supaya tidak boleh menyembah kecuali kepada Dia, dan kepada mak bapak hendaklah kamu berbuat baik. Adapun keduanya atau salah satu daripada keduanya sudah tua, janganlah kamu mengatakan kepadanya uf ataupun mengeces ataupun mengheridik mereka. Allah menyuruh kita supaya berkata dengan kata-kata yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Kemudian wahfiz lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Peliharalah mereka, jagalah mereka, sopan santunlah dengan mereka. Dan apabila mereka tua, kita katakan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa mereka sebagaimana mereka sudah memelihara aku semasa aku kecil. Ayat ini adalah perintah supaya kita berbuat baik
kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah wajib dipenuhi. Kerana Quran mengatakan atiullah. Taatlah kepada Allah, wa atiur rasulah. Taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini adalah ulama. Dan ulama sepakat orang yang berhaka kepada mak bapak itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, terutama di dalam hadis dan fatwa para ulama, mereka sepakat mengatakan bahawa di antara penyebab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila menderhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi ad-dinun nasihah, saya mengambil kesempatan supaya dapat menasihatkan anda sekalian supaya sentiasa menjaga, memelihara, menghormati, bersopan santun, berbuat baik kepada mak bapak. Kerana orang yang tidak menghormati mak bapak, mereka adalah orang yang melakukan dosa besar. Kalau ditanyakan dalil-dalil Al-Quran, terlalu banyak dalil Al-Quran. Kalau ditanyakan dalil-dalil daripada hadis, terlalu banyak dalil dalam hadis yang melarang kita menderhaka kepada mak bapak. Saya rasa setakat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita. Bagi mereka yang sentiasa berbuat baik kepada mak bapak, terutama mereka yang mak bapaknya masih hidup, percayalah pintu syurga terbuka apabila kita berbuat baik kepada mak bapak kita. Dan saya sudahi, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.